nama saya Nurhayati binti Umar Hakim bernombor matrik D2022104939. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang kayak. Sekarang saya akan menerangkan tentang pengenalan kayak serta sejarah wujudnya kayak. Kayak adalah bot didayung oleh manusia. Ia dicipta oleh penduduk asal kawasan Arktik di Amerika Utara dan Greenland. Pembinaan asalnya merupakan rangka kayu, kemudian diselitupi dengan kulit haiwan seperti kulit anjing laut. Kayak biasanya dikemudikan dengan menggunakan pendayung dua belah. Pengguna kayak atau pendayung duduk di dalam kayak dengan kaki mereka ke hadapan. Di negara kita, kegiatan kayak bermula seawal peradaban manusia dan tujuan utamanya adalah sebagai pengangkutan dan juga perdagangan. Sekitar tahun 1970-an, Pulau Pinang telah mempelopori aktiviti kayak negara dan tumpuannya adalah ekspedisi dan pertanian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi nama saya adalah Anis Umairah binti Abdul Wahab. Saya nombor matrik D2022-2014-941. Saya Nurhayati binti binti Ali, nombor matrik D2022-2104-920. Jadi hari ini kami akan menerangkan mengenai peralatan asas kayak. Peralatan asas kayak yang pertama adalah jaket keselamatan. Jaket keselamatan ini berfungsi untuk seseorang individu untuk menampungkan secara menegak. Okey. Jaket keselamatan ini berfungsi apabila berlaku sebarang kecemasan seperti lemas ataupun jatuh daripada kayak. Okey, jadi yang kedua adalah topi keselamatan. Jadi topi ini berfungsi untuk melindungi kepala sekiranya berlaku sesuatu. Okay, yang ketiga adalah pakaian. Okay, pakaian itu individu yang ingin berkayak mestilah pakai pakaian yang bersesuaian seperti memakai pakaian sport attire dan juga berkasut sukan. Yang kelima adalah pendayung. Ianya berfungsi untuk mengaut air bagi menghasilkan pergerakan pada kayak. Seterusnya ialah kayak. Terdapat pelbagai jenis kayak. Setiap kayak digunakan mengikut kesesuaian aktiviti dan setiap kayak mempunyai fungsi tersendiri. Jenis kayak otter sport, slalom dan madesta. Dan yang ketujuh adalah tali penyelamat. Ianya berfungsi untuk menyelamat, penunda, mengikat alatan dan juga yang terakhir adalah untuk mengikat kayak. Alatan yang seterusnya adalah wisil. Wisil adalah alatan komunikasi di atas air. Sekiranya berlaku sesuatu kecemasan di atas air, individu itu boleh meniup wisil ini. Peralatan yang seterusnya adalah first aid. First aid adalah bantuan kecemasan sekiranya berlaku sesuatu apabila aktiviti berkayak dijalankan. Hai, pada hari ini kita akan belajar tentang anatomi kayak dan juga anatomi pendayung. Jadi sebelum kita belajar tentang komponen yang ada dalam anatomi kayak, kita akan kenal dulu dua jenis kayak, iaitu yang pertama adalah sit-in kayak. Depan saya model yang saya tunjukkan ini adalah sit-in kayak di mana kita boleh duduk dalam kayak ni, dan lagi satu model adalah sit on top kayak. Apa beza sit-in kayak dan sit on top kayak? Sit-in kayak ni dia ada backrest, dia ada footrest, dia ada a seat yang kita boleh duduk. Tapi kalau untuk sit on top kayak dia lebih simple lah. Okey, jadi kita belajar dulu antara komponen-komponen awal yang kita perlu tahu lah dalam anatomi kayak. Jadi yang pertama adalah bow. Bow tu adalah muncung hadapan, yang saya pegang ni adalah bow. Dan di sini, di sebelah kiri saya adalah stern, iaitu muncung belakang. Jadi fungsi untuk bow dengan stern ni adalah untuk dia pecah ombak ataupun air. Jadi kayak kita tu boleh bergerak dengan lebih laju. Biasanya dia sangat function untuk kayak racing ataupun kayak arus deras lah macam tu. Dan seterusnya fungsi dia adalah untuk kita memudahkan memberi arah kepada kayak. Maksudnya kayak kita tu akan bergerak secara lurus lah macam tu. Jadi itu adalah fungsi bow dengan stern. Macam mana kita nak tahu mana satu bow, mana satu stern? Sebab dia punya bentuk agak sama kan. Jadi sebenarnya ada tiga cara kita nak bezakan bow dengan stern. Pertama sekali, dekat depan saya ni yang berlubang ni kita panggil cockpit. Tapi yang mengelilingi cockpit tu kita panggil coaming. Jadi coaming ni dia ada bentuk yang besar ke belakang dan dia ada bentuk yang tirus. Bentuk yang tirus tu di hadapan, muncul yang berada di hadapan bentuk yang tirus tu adalah bow, dan yang berada di belakang tu adalah stern. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua kita boleh tahu adalah kalau kita duduk tu, di mana muka kita akan menghala. So, muncung yang menghala ke muka kita itu adalah bow, dan yang di belakang kita adalah stern. Macam tu.
Cara yang ketiga kita boleh tahu adalah daripada sudut pandangan atas. Kalau kita lihat daripada sudut pandangan saya macam ni, saya boleh nampak yang bow ni dia ada moncong yang lebih kecil berbanding dengan stern. Stern ni biasanya dia lebih besar. Jadi itu tentang bow dengan stern. Seterusnya kita ada itu depan dengan belakang. Ini ada kiri dengan kanan. So kiri dengan kanan nak kayak pun ada namanya yang tersendiri. Kalau kiri kayak sebelah tempat penumpang, sebelah tempat pendayung, kita panggil dia port side. Kalau yang sebelah kiri kanan, dia adalah starboard side. Jadi fungsi dia adalah untuk menyeimbangkan kayak tu. Kalau tak ada salah satu, kayak tu tak boleh nak seimbang lah macam tu. Jadi kiri kanan dah ada, so atas dengan bawah. So atas ni kita panggil deck. Yang ni dari hujung ke hujung deck. Tapi yang bawah ni, yang melengkung ni, kita panggil dia hull. H-U-L-L. Jadi dekat hull dia ada banyak fungsi juga, ada banyak komponen, dan dekat deck pun ada banyak komponen. Jadi komponen pertama dekat deck kita ada foredeck bahagian bow, dan kita ada aft deck bahagian stern. Okey. Jadi bahagian kalau kita belah bahagian foredeck dengan bahagian aft deck ni, kita boleh nampak buoyancy, iaitu bahan apungan. Apa fungsi bahan apungan ni? Okey, bahan apungan ni fungsi dia untuk kita apungkanlah kita punya kayak tu. Kalau tak ada benda tu, kayak kita mungkin tak boleh terapung. Jadi kalau kita tengok bahan yang terdiri untuk membuat buoyancy ni, kita sama ada beg udara boleh, foam boleh, polystyrene pun boleh untuk kita guna sebagai buoyancy. Okey, dekat bahagian bow dengan stern juga kita boleh nampak satu pemegang yang saya pegang untuk angkat ni, itu kita panggil sebagai toggle ataupun pemegang lah. Dia boleh buat daripada plastik boleh, besi pun boleh. Okey, fungsi untuk toggles ni dia ada beberapa fungsi lah. Antaranya adalah untuk kalau kita kayak kita ni terbalik, kita boleh pegang benda ni untuk kita power. Sebab kalau kita nak peluk kayak kita ni, dia agak susah lah. Sebab masa tu badan kita licin kan, sebab dah basah dengan air. So tangan kita yang kecil ni boleh pegang benda yang lagi kecil. So kita boleh pegang untuk kita terapung sementara bantuan sampai. Seterusnya apa yang kita boleh buat adalah, kalau kita nak angkat kayak ni, takkan kita nak peluk pula kan. So dia tak konvensional lah, tak membantu sangat. So kita boleh pegang, kawan kita pegang sana, kita pegang sini. So lebih mudah. Okay. Kalau contohnya kita dah kayak, kita nak buat aktiviti darat. So nak mengelakkan kita punya kayak ni daripada dihanyut, so apa yang kita boleh buat, kita ikat toggle kita ni dengan tali, dan kita ikat dekat kali yang ada dekat tebing macam tu. Jadi itu fungsi toggle. Okey, sebenarnya dekat dalam atas deck ni dia ada beberapa fungsi lain, tapi sekarang tak adalah sebab kayak ni dia ada banyak jenis. Dia ada kayak rekreasi, dia ada kayak arus deras, dia ada kayak racing, dia ada banyak kayak. Okey, kalau kayak yang racing ataupun kita nak guna kayak tu untuk berkayak dalam tempoh yang lama, dia akan ada hatches tau dekat bahagian dia. Dia ada macam tempat simpanan barang warna hitam. So bila kita buka, kita boleh simpan kita punya alatan perkhemahan ataupun personal punya barang macam handphone, kita boleh letak kat situ. Tapi untuk kayak ni dia tak adalah. So itu kalau hatches. Okey, kat dalam kayak yang lama, kalau kayak version lama, kita boleh jumpa 3 benda. Yang pertama deck line, yang kedua adalah deck eye, yang ketiga adalah eye pit. Deck line ni adalah tali tau. Deck line maksudnya tali dekat deck. Dia akan mengelilingi daripada depan bow, dia pergi ke sisi kanan, dia akan pergi kat stern, dia akan pergi kat sisi kiri. Jadi in case kita nak guna untuk kecemasan, macam nak tunda, macam kita nak selamatkan orang, selamatkan diri kita sendiri ke, kita boleh guna tali tu. Jadi tali ni kalau kita ikat kat situ, dia tak cukup tau. Dia kena ada benda yang pegang supaya tak melorot tali tu jatuh. So benda yang pegang tu, kita yang pegang-pegang kat sini tepi-tepi ni, kita boleh panggil dia sebagai deck eye. Dan eye pit pula dia macam toggles juga, tapi kita panggil dia version lama lah. Eye pit pun sama juga fungsi dia dengan toggles. Jadi itu berkaitan dengan kayak lah, tapi tak dapat nak tunjuk sebab dia tak ada kat sini. Jadi dalam kayak dekat bahagian deck, antara foredeck dengan aft deck, ada satu ruangan kosong yang kita panggil dia sebagai cockpit. Jadi kalau nak tahu lebih mendalam, mari kita tengok apa itu cockpit. Jadi kita akan belajar tentang apa yang ada, komponen yang ada dalam cockpit lah. Okey, mari kita tengok. Okey, dekat sini kita boleh tengok ini adalah cockpit yang terletak di antara foredeck dengan aft deck. Okey, so yang mengelilingi cockpit ni kita panggil dia coaming. Coaming ni sifat dia mengelilingi cockpit dan dia lebih nipis dan dia lebih kecil lah. Jadi apa fungsi coaming?
Foaming ni untuk mengelakkan air masuk terlalu banyak ke dalam kita punya ruangan kokpit ni lah. Okey, jadi dalam kokpit ni kita boleh tengok kita ada seat. Ini standard seat tau, yang di mana dia sama size. Kita ada banyak seat ikut jenis kayak. Antaranya adalah seat sederhana untuk kita punya kayak rekreasi. Lepas tu kita ada juga seat yang ketat. Itu untuk kita buat kayak aktiviti kayak arus deras ataupun kayak jenis racing punya. Dan kita ada juga kayak yang boleh seat yang boleh laras lah. Maksudnya boleh ke belakang dan ke depan. Tapi pada hari ini adalah seat standard. Ni adalah backrest. Dia fungsi dia untuk bagi keselesaan untuk pendayung. Kalau contohnya pendayung tu nak bersandar, dia selesa lah. Dia kadang-kadang dia berbuat daripada span, daripada foam. Ini dia berbuat daripada plastik. Lepas tu kita ada knee brace. Yang warna hitam ni, ni adalah knee brace. Okey, knee brace ni function dia adalah untuk bagi sokongan pada lutut. Jadi bila lutut tu ada sokongan, kaki kita akan jadi lebih padu, lebih mantap untuk kemudi kita punya kayak ni. Dan di hujung dalam kokpit ni, kita ada footrest. Apa function footrest? Footrest ni untuk kita letak kaki kita dan kita nak bagi sokongan padu lah pada kaki kita, dan kita dapat hasilkan tenaga hasil daripada kita punya pergerakan bahu, pergerakan tangan, pergerakan kita punya lower back dan pergerakan kaki kita. Jadi itu tentang kokpit. Jadi kita nak belajar pula tentang hal, iaitu komponen-komponen yang terakhir yang berada di bawah kayak. Okay, last but not least, kita akan belajar tentang hal, iaitu bahagian bawah kayak. Jadi bawah hal, dekat bahagian hal, apa yang kita kena tahu adalah dia ada rocker. Rocker ni dia terletak pada bahagian bawah bow, iaitu muncung hadapan. Jadi rocker ni dia akan melengkung ke atas sedikit, dan function rocker ni adalah untuk memudahkan kita membuat pusingan lah, kayak kita membuat pusingan. Dan rocker juga berfungsi untuk kita nak elak daripada batu. So lagi tinggi rocker tu lagi bagus lah, macam tu. Okey, dekat bahagian stern pun kita ada juga bahagian bawah stern, iaitu kita ada keel. Tapi sekarang ni tak ada sebab ni bukan kayak laut. Kalau kayak laut dia ada keel. Keel tu bentuk macam mana? Keel tu dia bentuk macam sirip ikan hiu, iaitu dia punya function dia untuk belah air laut, belah ombak, belah air, supaya kita punya pergerakan tu jadi lebih laju, lepas tu lagi cepat, dan kita punya kayak tu dia akan bergerak dengan lebih pantas, macam tu. Okey, selain daripada itu kita ada waterline. Waterline ni function dia untuk kita tahu sama ada kayak tu sesuai tak untuk kita punya pendayung. Kalau waterline tu yang ini, kalau waterline kita duduk dalam kayak and air melebihi paras waterline yang ini, maksudnya kayak tu tak sesuai untuk kita. Tapi kalau dia bawah kat sini kan, maksudnya kayak tu sesuai untuk kita lah, kita boleh guna kayak tu. And then kita boleh tahu kayak ni mesti akan ada inch, sebab dia akan memberi bentuk yang cantik pada kayak tu. Ini inch, ini inch. Jadi itu adalah antara komponen-komponen dalam kayak. Jadi kita akan belajar tentang komponen bagi anatomi pendayung pula. Hai semua, so sebentar tadi anda dah belajar tentang anatomi kayak, betul tak? Okey, seterusnya kita akan belajar tentang anatomi pendayung. Okey, pertama sekali kita akan pergi kepada bahagian bilah pendayung. Okey, seperti anda dapat lihat, bilah pendayung ni ada dua bahagian, iaitu bahagian hadapan dan bahagian belakang. Bahagian hadapan ni berbentuk cekung dan berfungsi untuk kaut air semasa kita mendayung. Dan bahagian belakang pula berfungsi untuk memberikan sokongan yang kuat kepada front blade ni, supaya dayungan kita tu mantap dan kuat semasa kita melakukan aktiviti kayak. Dan kalau anda dapat lihat, bilah pendayung ni berbentuk seperti sudu kan. Ianya memudahkan kita untuk kaut air tersebut dan kita melakukanlah aktiviti kayak. Seterusnya adalah bahagian leher, iaitu neck, berfungsi untuk menyambungkan batang pendayung dan bilah pendayung. Seterusnya adalah bahagian, kalau anda dapat lihat yang berbentuk seperti cincin ini, adalah drip ring. Drip ring ni berfungsi untuk menghalang air daripada terus mengalir ke batang pul. Kenapa kita nak halang air daripada terus mengalir ke batang pul? Supaya batang pul ni tidak terlalu licin lah semasa kita melakukan aktiviti kayak. Kalau tak, batang pendayung ni boleh terlepas semasa kita melakukan aktiviti kayak. Okey, dan kalau anda dapat lihat bahagian yang panjang ini adalah batang pendayung. Batang pendayung ni fungsinya untuk kita pegang lah kita punya pendayung ni untuk semasa melakukan aktiviti kayak. Ya, dan yang terakhir sekali ialah bahagian tip bilah pendayung.
bahagian tip ni akan ada satu kepingan logam yang berfungsi untuk menghalang bilah pendayung ni daripada terkoyak semasa kita melakukan dayungan. Tetapi tidak semua pendayung ada tip yang ada kepingan logam tu. Contohnya macam pendayung ni dia tak ada tip, dia terus direct saja, tak ada apa-apa tip. Okey, itu sahaja daripada saya. Seterusnya kita akan pergi ke bahagian lain. Teknik dayungan asas yang pertama adalah dayungan ke hadapan atau forward stroke. Pertama sekali, bengkokkan badan sedikit ke hadapan, torso kanan digerakkan ke hadapan, jangkau mata dayung ke hadapan sejauh yang boleh, tangan kiri dibengkokkan separas bahu. Jangkau sejauh mungkin dan benamkan mata dayung dalam air. Untuk menambahkan kekuatan, gerakkan torso kanan ke belakang dan tangan kanan tarik mata dayung ke belakang. Tarik pendayung sampai ke sisi pinggang. Untuk keluar atau exit, keluarkan mata dayung dari air. Pergelangan tangan kanan putar batang penyadung ke atas agar menghadap air. Masukkan pula mata dayung kiri ke dalam air dan tolak air. Untuk teknik yang kedua, iaitu teknik dayungan mengundur. Pertama, pusingkan torso kanan, jangkau sejauh mungkin dan benamkan mata dayung ke dalam air. Untuk push and exit, tolak mata dayung ke hadapan bahagian kiri dan kanan secara berulang kali. Untuk teknik yang ketiga, iaitu dayungan berhenti, sekiranya kayak bergerak ke hadapan, dayungan mengundur perlu dilakukan dengan pantas. Dan sekiranya kayak bergerak ke belakang, maka dayungan ke hadapan perlu dilakukan dengan sepantas yang boleh. Dayungan sapuan hadapan untuk memusingkan dan membetulkan haluan kayak yang tersasar. Yang pertama adalah catch. Tangan kiri pegang neck dan kanan pegang tengah-tengah batang dayung. Tangan kanan jangkau ke depan sampai mata dayung bersebelahan bow. Yang kedua, pull. Benamkan mata dayung dalam air, tarik mata dayung ke belakang. Yang ketiga adalah sweep, di mana tangan kanan lurus menarik pendayung sehingga stern, tangan kiri tolak batang pendayung hingga sebelah kanan kayak. Akhir sekali, exit. Keluarkan mata dayung dari air apabila menghampiri bahagian stern dan ulang teknik semula. Dayungan sapuan ke belakang, di mana dayungan ini berlawan kaedah teknik dayungan ke hadapan. Pendayung didayung dari bahagian stern ke hadapan bow, tak perlu tukar arah mata dayung. Dan seterusnya adalah dayungan sapuan gabungan, di mana gabungan teknik dayungan sapuan ke hadapan dan ke belakang dilakukan berselang-seli. Dan akhir sekali adalah dayungan sisi, di mana dayungan ini menggerakkan kayak ke sisi dengan mudah untuk merapatkan kayak ke tebing, jeti atau rafting. Teknik imbangan, di mana teknik kawalan imbangan rendah, slap for support low recovery, hanya belakang permukaan dayung menepuk air. Pendayung berkedudukan melintang separas pinggang. Teknik kawalan imbangan tinggi, slap for support high recovery. Pendayung berkedudukan melintang tinggi separas dada pendayung. Jika kayak hilang keseimbangan di bahagian starboard, jangkau tangan kanan jauh sikit dari kayak. Tampar permukaan air dengan kuat menggunakan belakang pendayung. Lentikkan bahagian belakang anda ke belakang kiri dengan segera. Teknik yang seterusnya adalah rocking yang bertujuan untuk menguji daya imbangan. Duduk dalam kayak dengan keadaan
sanggaan kaki yang kemas. Goyangkan badan ke kiri dan kanan bagi membiasakan diri dengan kocakan air semasa mendayung. Salam sejahtera. Nama saya Eda Doran Ina, anak Arif Medon, memegang nombor negeri D202-1104881. Jadi, bahagian saya adalah akan menerangkan teknik mengangkut kayak, di mana terdapat dua teknik mengangkut kayak. Yang pertama adalah mengangkut kayak dengan menggunakan kenderaan. Dan yang kedua, untuk jumlah kayak yang banyak, kita boleh mengangkut kayak dengan menggunakan troli. Salam sejahtera kepada semua. Nama saya Navitra Arminathan dan saya dari kumpulan ketiga. Hari ini, saya nak terangkan tentang cara mengangkut kayak. Jom, langkah pertama adalah persiapkan peralatan. Pastikan anda memiliki semua peralatan yang diperlukan termasuk tali pengikat, perahu, dayung dan peralatan keselamatan peribadi seperti pelampung. Kedua adalah pilih kayak yang tepat. Pilih kayak yang sesuai dengan jenis air yang akan anda hadapi. Kayak yang dirancang khusus untuk sungai biasanya lebih pendek dan lebih kokoh. Ketiga adalah kenali aliran sungai. Kenali aliran sungai dan karakteristinya sebelum memulai perjalanan. Ini termasuk mengetahui lokasi air tenang, jeram atau rintangan lainnya. Keempat adalah gunakan perahu yang stabil. Pastikan perahu atau kayak yang anda gunakan stabil dan sesuai dengan kondisi sungai. Pastikan anda cukup ruang untuk perlengkapan dan barang bawaan. Kelima adalah pakai pakaian dan perlengkapan keselamatan. Kenakan pakaian yang sesuai untuk kegiatan air serta perlengkapan keselamatan seperti pelampung, topi pelindung matahari dan sepatu air. Keenam adalah pegang kayak dengan benar. Ketika mengangkut atau membawa kayak ke sungai, pastikan anda memegangnya dengan benar agar tidak merusak atau merobek bahagian dasarnya. Ketujuh, perhatikan arus sungai. Saat meluncur di sungai, perhatikan arus dan perubahan kondisi air. Hindari jeram yang terlalu sulit atau rintangan yang dapat membahayakan keselamatan. Kelapan adalah periksa keamanan secara rutin. Selama perjalanan, secara teratur, periksa kayak yang peralatan anda untuk memastikan semuanya dalam kondisi baik. Kesembilan adalah ikuti aturan lokal. Patuhi semua aturan dan regulasi yang berlaku di wilayah sungai atau yang anda kunjungi. Kesepuluh adalah bekerjasama dengan rakan perjalanan. Jika anda tidak sendirian, berkomunikasikan rencana perjalanan dan tindakan keselamatan dengan rakan perjalanan anda. Akhirnya, berhati-hati di jeram dan rintangan. Kondisi jeram dan rintangan sungai dapat bervariasi. Pilih rute yang sesuai dengan tingkat keterampilan anda dan pastikan untuk menghindari bahaya potensial. Selalu utamakan keselamatan dan berfikir proaktif saat mengarungi sungai dengan kayak. Pastikan untuk mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang sungai tertentu dan persiapkan diri dengan baik sebelum melakukan perjalanan.